Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Okey, pertama sekali ustaz nak perkenalkan diri ustaz dulu. Ustaz Muhammad Hanif bin Ramli, boleh panggil Ustaz Hanif. Ustaz Hanifah. Okey, untuk kali ni kita akan belajar untuk subjek Jawi bagi tahun 3. Bagi tahun 3 subjek Jawi. Hari ini kita akan mengaji atau belajar berkenaan dengan imbuhan apitan. Sebelum ni ustaz difahamkan, ustaz ni menggantikan Ustaz Azmir lah untuk waktu PKP ni. Ustaz Azmir dah mengajar berkenaan dengan kata imbuhan awalan dan juga kata imbuhan akhiran. Untuk kali ini ustaz akan sambung berkenaan dengan kata imbuhan apitan. Imbuhan apitan. Okey. Sebelum kita tengok dalam buku teks, kita kenal dulu apa itu imbuhan apitan. Apa yang dimaksudkan dengan imbuhan apitan? Okey. Kalau siapa-siapa ada buku, bawa kelab buku, tulis apa yang ustaz tulis dekat depan ni. Okey. Pertama sekali, maksud kata imbuhan apitan. Imbuhan, maksud dia adalah imbuhan yang ditambah serentak sekaligus, serentak. Dia ditambah di awal dan di akhir. Sebelum ni kita mengaji kata imbuhan di awal sahaja. Contoh berlari. Kata dasar dia asal daripada perkataan lari. Lepas tu tambah ber di hadapan. Jadi dinamakan ia sebagai kata imbuhan awalan. Okey. Lepas tu ada juga kata imbuhan akhiran yang mana kita tambah mainan. Nan ni adalah kata imbuhan yang mana kita letak dia di belakang. Asal daripada perkataan main. Untuk kali ni kita akan belajar berkenaan dengan kata imbuhan apitan. Apitan, nama pun apit. Apit ni dia kena kepit lah. Dia dikepit oleh siapa? Dikepit oleh awalan dan juga akhiran. Nanti kita akan tengok. Okey. Ini adalah di antara contoh kata imbuhan yang mana dimulakan dengan mekan. Nanti kita akan tunjuk terus contoh dia. Mekan tu apa? Tambah di depan. Ni awalan dia, Di tengah dia tu ada kata dasar ataupun asal perkataan dan ditambah dengan akhiran kan. Boleh tulis ni mekan, ni memkan. Lagi di kan, di kata dasar kan. Lepas tu kata dasar kan. Mengkan. Okey. Seterusnya kata dasar an. An ni boleh jadi macam ni. An ataupun dia terus dengan nun sahaja. Terus tambah nun sahaja ataupun dia akan jadi macam ni. An. Okey. Ni untuk an. Samalah. Yang ni pun. Nanti kita akan tunjuk contoh terus. Kata dasar an, ber, asal, lepas tu kata asal dia, lepas tu an, ke, an, dan ni di, i. Di, i. I ni mungkin boleh jadi ya sahaja. Okey. Yang tu kita kenal dulu. Orang panggil apa? Di antara kata dasar awalan dan akhiran yang mana akan menjadikan ia sebagai kata dasar kata apitan. Kata dasar ataupun jadikan dia sebagai imbuhan apitan. Okey, kita tengok. Kita dah kenal semua ni, kan? Ni di antara ada lagi yang lain. Kita boleh tengok terus contoh dia. Okey, untuk contoh dia akan ada imbuhan yang pertama ataupun dinamakan sebagai imbuhan awalan dan akan ada kata dasar. Tadi cuma kita tahu dua imbuhan saja, imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Untuk kali ni kita nak tengok ustaz dah buat pembahagian dah. Hak ni imbuhan.
untuk imbuhan yang pertama. Okay, kita letak ni imbuhan awalan. Yang ni pula imbuhan sanian. Imbuhan kedua. Akhiran. Imbuhan awalan, imbuhan pertama, imbuhan kedua. Dan di tengah-tengah dia ada kata dasar ataupun asal perkataan tersebut. Okey, kita tengok satu-satu ah. Okey, yang ni kata imbuhan dia yang pertama, yang awalan dia adalah me. Kata dasarnya rupa. Okey, sebut sama-sama. Me. Rupa. Kata dasar rupa. Kata dasar dia rupa. Dan imbuhan akhiran dia kan. Imbuhan akhiran dia kan. Jadi bila digabung jadi kata terbitan. Kata terbitan apitan ataupun kata imbuhan yang apitan. Ni nampak. Merupakan. Nampak di depan dia kata awalan dia lepas tu rupakan. Jadi merupakan. Okey, seterusnya imbuhan yang pertama ataupun imbuhan awalannya mem. Dan kata dasar dia beri. Kata dasar dia apa dia? Beri. Okey, imbuhan akhirannya kan. Jadi memberikan. Jadi kata imbuhan awalan, berikan kata imbuhan akhiran dia. Seterusnya imbuhan yang pertama ataupun imbuhan awalannya meng. Kata dasar dia guna. Kata dasar guna. Imbuhan akhirannya kan. Jadi dia akan jadi menggunakan. Okey. Seterusnya imbuhan yang pertama ataupun imbuhan awalan kaf. Jadi ke. Kata dasar halus. Kata imbuhan akhirannya an. Dan bila digabungkan jadi kehalusan. Padam pula dah. Kehalusan. Nampak? Dia tambah kehalusan. Kan ustaz kata tadi dia boleh jadi nun sahaja. Nampak? Dia akan jadi nun saja. Alif tu dibuang. Okey, seterusnya per. Kata imbuhan awalannya per. Kata dasar hati. Kata imbuhan akhiran an. Dan akan jadi perhatian. Nampak? Perhatian. Ni pun tambah nun saja. Dibuang alif dia ni, dibuang. Ni dibuang. Okey, yang ni yang terakhir untuk contoh hari ni. Imbuhan awalannya imbuhan awalan di. Kata dasar turut. Kata dasar dia turut. Lepas tu imbuhan yang akhirannya, imbuhan yang kedua i. Dan dia akan jadi dituruti. Nampak? Ni ustaz dah tunjuk tadi. Dia boleh jadi ya, boleh jadi ya sahaja. Dituruti. Okey. Kita dah belajar dah berkenaan dengan ni imbuhan apitan. Ustaz harap sangat semua fahamlah apa yang ustaz terang. Kalau tak faham boleh ulang balik video ni. Kita buat video tak kalut. Okey, seterusnya buka buku teks pengajian ataupun pendidikan Islam tahun 3. Unit yang ketiga, negeri cantik, budaya menarik. Baca dan teliti. Okey. Buka muka surat 58. Muka surat 58. Ustaz nak tulis pun tak cukup ruang. Jadi ustaz harap semua buka buku teks sekarang. Buka buku teks, buka surat 58. Ustaz tunggu ni. Buku teks 58.
kita akan baca petikan ni. Nampak ni? Kita akan baca petikan ni. Kita akan baca sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baca dan teliti. Baca dan teliti. Nampak? Allahu Akbar. Baca dan teliti. Okey. Batik merupakan kraf tradisional yang unik. Okey, semua tengok buku Semua tengok buku, senang. Okey, batik merupakan kraf tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Okey, dekat sini nampak tak apa kata apitan yang ada kat sini? Apakah imbuhan apitan yang ada sini? Untuk dua ayat ni. Yang pertama sekali adalah yang warna merah tu. Itu adalah kata imbuhan apitan dekat situ. Merupakan. Nampak? Merupakan. Dia tambah mim dan juga kan di belakang. Okey, sambung. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Ustaz harap semua boleh ikut Ustaz baca. Akhirnya perusahaan ini dikembangkan ke negeri-negeri lain di negara ini. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dengan alam. Okey, Ustaz nak yang dalam petikan ni nanti semua bawa keluar, bubuh dalam buku. Apa panggil apa? Kata apitan yang ada dekat dalam buku ni. Dalam buku muka surat 58. Nanti Ustaz akan bagi latihan di dalam buku latihan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.